Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Malam ni kita menyambung lagi kuliah tafsir kita dan pada kali ini saya nak bawa tuan-tuan untuk renungi sekali lagi ayat 100 dari surah An-Nisa yang mengisahkan tentang keperluan untuk kita berhijrah. Dan semalam saya dah bawakan kepada tuan-tuan tentang kata-kata Imam Syafi'i, "Safir tajid 'iwadan aman tufariqu wa ansab fa innal ladzi li'ish fi nasabi." Pergilah cari tempat yang baru, kan tempat baru ada keberkatan padanya, ada kebaikan yang kadang-kadang tak terfikir oleh kamu, ada di tempat yang kamu stay padanya. Wal wusdu laula firakul ardi maftarasat wa sahmu laula firakul kausi lam yusibi. Kata Imam Syafi'i lagi harimau ataupun singa yang ganas itu tidaklah kelihatan hebat andai dia kekal dalam hutan, tak keluar-keluar pergi memburu binatang-binatang, duduk saja jadi apa ni? Jadi singa pondan pula nanti. Jadi dalam kata-kata Imam Syafi'i itu ada kebenarannya. Macam juga panah, kalau panah kekal pada busurnya, dia tidak bergerak, maka tidak kena pada mangsa, maka tak adalah apa-apa mungkin buruan yang diperolehi, maksudnya gitulah. Kemudian dia kata lagi, wal udu fi ardihi nau'un min al-tabib wa tibru mulkan fi amakinihi wal udu fi ardihi nau'un min al-tabib. Emas itu kalau tidak digali maka ia duduk stay dalam tanah sama macam tanah nilainya, tapi bila dikeluarkan nilainya mahal. Itu juga seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di situ, seperti juga gaharu duduk dalam pokok kan, ud orang panggil, untuk keluar wangi yang luar biasa itu ud, yang berasap. Kalau kita pergi kat Mekah, kat Madinah, dijual oleh orang Arab yang suka pada baunya tu kan. Kalau ud ini kekal dalam pokok gaharu, tidak diambil orang, maka tidak bernilai dia. Tapi kalau keluar daripada pokok, diperdagangkan, maka nilainya mahal sekali. Maka inilah maksud ayat Allah SWT yang menyuruh setiap kita untuk mencari tempat untuk kita berhijrah. Dan itu Allah menyatakan, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berhijrah dengan Allah, nescaya mereka akan mendapati bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sampai ke tempat itu tuju, maka sungguh dia tetap mendapat pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, Dr. Ratib Nablusi bercerita tentang seorang yang bekerja di negara luar, di barat. Kepakarannya, dia belajar daripada sekolah rendah sampai universiti di sebuah negara Arab. Kemudian dia pun meminta kerja di sebuah negara maju luar, dapat jadi pakar saintis di negara tersebut. Saintis nuklear, tuan-tuan. Bayangkan negara-negara maju pada hari ini semuanya menggunakan nuklear kan. Sebelum tu saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat ini, namanya korma McJowl. Korma McJowl kami jual, kami import dari Jordan, ditanam di Palestin. Tuan-tuan boleh lihat kurma ni untuk tuan-tuan berpuasa ke, bersahur ke. Kadang kita sahur manalah selera sangat kan, makan kurma ni macam Rasulullah SAW. Makan kurma macam separuh ni Rasulullah makan, separuh kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dapat bertahan satu hari dengan kurma ni, tuan-tuan. Tengok kan, Allahu Akbar, ni keluar dia punya apa ni, fatil yang kita belajar sebenarnya. Dia ada ketmir, ada fatil, ada naqir dekat kurma ni kan. Baik insya-Allah tuan-tuan ada peluang boleh dapatkan pada Zazan Travel. Tuan-tuan mendapatkan kurma ni 1 kilo, tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku bertajuk Satu-satu Perubatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pula buku ni tak bawa pula tuan-tuan. Jadi jangan lupa bila tuan-tuan nak berpuasa, makanlah kurma. Dikatakan oleh para ulama, rumah yang tidak ada kurma, penghuninya akan selalu kelaparan. Bukanlah hadis, ini petua oleh para salafus salih, orang-orang salih. Baik, dalam ayat ini menyuruh kita untuk pergi musafir, untuk kita mencari tempat kerja yang lebih baik. Tapi kita dah terangkan dalam kuliah yang lalu, keperluan untuk manusia sedar mencari rezeki ni biar ada tempat yang mendekatkan kita kepada iman. Macam mana pula ada orang bertanya,
Ni ada yang bertanya di Facebook, bertanya WhatsApp kepada saya, apakah hukum kita duduk di satu penempatan di perumahan yang keliling semua orang bukan Islam? Kadang-kadang tiba pada musim perayaan mereka tu, mereka punya bunga api dimain itu macam dibom-bom ke rumah kita. Nak suruh seolah-olah mereka nak kata pada kita keluar dari tempat ni bukan tempat kamu. Kadang pengalaman saya pun ada begitu juga tuan-tuan. Bila masuk tahun baru je kadang-kadang tak sanggup nak duduk kat rumah. Apakah ini termasuk juga dalam galakan untuk berhijrah meninggalkan tempat tersebut? Jawapannya terpulang kepada keadaan. Dia tidak wajib. Kalau dalam konteks penempatan kita di negara kita, kita duduk di kawasan yang dominannya orang bukan Islam yang berkelakuan begitu kepada kita, kita ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita duduk situ, kita dapat mengimarahkan masjid, surau. Kalau semua orang pindah, siapalah nak mengimarahkan sekolah agama, surau dan sebagainya, kan tuan? Tapi kalau penghijrahan kita ke tempat lain akan menjadikan kita lebih baik, anak-anak kita lebih terkawal dan juga kita dapat berkhidmat lebih baik kepada orang tempatan di situ, maka tak ada masalah untuk kita berpindah. Kalau kita nak stay boleh, kita pindah pun boleh. Kita pulang pada keadaan. Kita buatlah analisis SWOT ke tuan-tuan, mudarat dan juga manfaat ke, buatlah kajian sendiri. Jadi kalau kita di negara kita tidak diwajibkan untuk keluar daripada penempatan ataupun negeri yang dia punya high density dengan orang bukan Islam, yang populasi bukan Islamnya begitu dominan. Tak payah sebutlah mana-mana, tuan-tuan faham lah kan. Daerah ada, negeri ada orang yang bersifat rasis pada kita. Tapi ada juga kawan-kawan yang duduk di tempat-tempat seperti itu mampu berhijrah, mampu untuk menunjukkan akhlak yang baik sehingga menyebabkan orang-orang bukan Islam di situ yang selama ni rasis terhadapnya kagum. Saya duduk situ Ustaz, orang hormat pada saya. Kerana macam mana tak hormat? Saya kalau beli durian yang paling mahal tu saya hantar ke rumah mereka. Ialah orang ada duit, macam ceritalah tuan-tuan. Ini istafti nafsaka lah, dalam hadis mengatakan, tanyalah kepada imanmu. Kalau kamu rasa duduk situ baik untuk kamu dan menambah iman kamu, kamu boleh berdakwah, kamu boleh hidupkan surau. Kalau kamu pindah nanti siapa pula nak hidupkan surau? Tinggal berapa kerat, berapa batang je, berapa orang saja orang Islam kat kawasan itu. Maka problem juga kan tuan-tuan. Jadi terpulang pada keadaan. Yang dimaksudkan oleh Allah di sini keperluan untuk berhijrah daripada Darul Harb, negeri yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan Islam langsung. Pakai tudung tak boleh, sekolah agama tak boleh, belajar Quran tak boleh, cakap Assalamualaikum tak boleh. Yang mana negara seperti ini memang tak ada lah di muka bumi tuan-tuan. Seteruk-teruk Perancis pun saya dapati di Perancis ni ramai orang Islam, banyak Islamic Center kat sana. Mungkin pemimpin satunya saja yang rasis. Tak lama lagi kena singkir lah tu agaknya. Kerana orang pun meluat melihat orang seperti itu tuan-tuan. Tak ada tempat untuk orang rasis dalam dunia pada hari ini. Dikatakan negara China yang menganiaya orang Islam di Uyghur sekalipun, walaupun demikian mereka bergantung juga kepada orang Islam yang talented negara mereka, yang bijak-bijak. Moga Allah bantu orang-orang Islam di sana dan memberikan kepada mereka, menyelamatkan mereka pada keganasan, kezaliman, penganiayaan oleh negara ataupun parti komunis yang sangat zalim pada mereka tuan-tuan. Jadi balik kepada ayat ni tadi, menyuruh kita untuk berhijrah ke tempat yang lebih baik. Jika kita duduk kat kampung, tak ada perkembangan, pergi kat bandar dengan kehidupan di bandar yang hektik tu, kita pun jadi laju bekerja, banyak berfikir, produktiviti kita pun meningkat. Maka itu maksudnya. Kalau kita berhijrah ke negara lain seperti yang saya contohkan semalam, kita minta untuk bekerja di Arab Saudi, dapat kerja jadi pensyarah, jadi doktor, jadi nurse kat sana, maka kita pun dekat dengan tanah suci, bagus. Itu termasuk dalam ayat ini, keperluan untuk kita berhijrah demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kenal seorang kawan saya, Profesor Dr. Nordin Hafizahullah, yang menjadi pensyarah di sebuah universiti di Madinah, Universiti Tayyibah tak silap saya. Sudah lebih daripada berapa tahun di sana. Anak-anaknya semuanya hafal Quran. 8 orang, 88 hafal Quran. Allahu Akbar. Seronoknya. Menghafaz Quran dalam Masjid Nabawi pula tu. Pada hari ini anak-anak itu bercakap Arab lebih fasih daripada bercakap Melayunya, Kelantannya. Jadi ini antara maksud dalam ayat ni. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada setiap kita untuk melakukan penghijrahan. Dan saya dah jelaskan semalam bahawa penghijrahan, kata para ulama', terbahagi kepada banyak bentuk, banyak pattern. Nanti kita huraikan lebih lanjut ya. Kata Dr. Latif Nabulusi, berkenaan dengan ayat ini, keperluan untuk berhijrah tempat yang lebih baik. Bukan lebih baik pada kebendaan, lebih baik pada sudut akhiratnya, amal salihnya, ketakwaannya. Itu maksud yang dikehendaki oleh Allah. Jadi bila seseorang mendengar ceramah Dr. Latif Nabulusi yang kempen minta supaya orang Islam kembali ke negara asal mereka, beri khidmat pada negara asal mereka, supaya mereka jangan mencurahkan kebijaksanaan, kepandaian
keilmuan mereka itu ke negara-negara yang menjadi musuh kepada umat Islam Akhirnya seorang daripada saintis itu termakan dengan pujukan Dr. Ratib Nabulusi selepas bertahun-tahun berada di negara kafir itu, tuan-tuan, yang kerja menganiaya orang Islam. Maka dia pun kata pada Dr. Ratib Nabulusi, saya dah bertaubat, saya sedar memang duit ni semua tak ada apalah nilai di sisi Allah. Akhirnya yang kita makan banyak tu juga. Yang saya lebih bimbang sekarang, cucu saya. Anak saya masih boleh kontrol, tapi cucu saya dah mula terikut dengan gaya hidup orang-orang kafir. Maka saya buat keputusan untuk kembali ke negara asal. Cukuplah dengan wang yang ada. Maka dia pun pulang dengan keluarganya, ajak anaknya beransur-ansur pulang ke negara Islam itu balik semula. Tak dinyatakan negara manalah. Iraq ke, Syria ke, Jordan ke, saya tak pastilah, kata Dr. Ratib Nabulusi dalam ceramahannya. Tiba-tiba bila balik saintis ni ke negaranya, seminggu selepas dia pulang itu, umurnya dah lanjut lah. Seminggu, dia duduk berehat semua, masuk minggu kedua, dia pun aksiden, meninggal dunia dia, tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan orang ni dengan niatnya yang hebat itu, Allah bagi reward, syurga buatnya. Dia telah tersilap buat satu keputusan dalam hidup untuk pindah dengan tujuan untuk hidup lebih selesa, keseronokan, tapi tidak ada baiknya untuk Islam, yang baik untuk diri sendiri saja dengan wang yang terkumpul begitu banyak. Setakat itu, kalau itu saja kehidupannya, tepatlah kata Sayyidina Ali, bagi seseorang yang kehidupannya diukur dengan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, maka dia dengan apa yang keluar daripada tubuhnya itu sama. Manusia ni kalau kehidupannya memikirkan apa yang nak kena masuk dalam mulut dia, pakaian dia, keseronokan dia, maka dia dan apa yang keluar daripada tubuhnya, najis itu sama, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Maka jangan jadi orang seperti itu, tuan-tuan. Jadi cerita Dr. Ratib Nabulusi menepati maksud ayat kat sini, siapa yang berniat untuk berhijrah kepada yang lebih baik dalam urusan agama, lalu dia pun meninggal dunia dalam perjalanan melakukan kebaikan itu, maka balasannya di sisi Allah cukup besar kerana niat dan usaha yang telah dilakukan. Tak cukup niat diaplikasikan dengan kerja, tindakan. Itu sebab, tuan-tuan, disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir ini, tuan-tuan dapat lihat hadis yang sahih riwayat Umar Khattab radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam Bukhari dan juga Muslim. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seorang itu dihitung pada niatnya. Ada seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat benda itu, dapat niat yang baik itu, dibalas oleh Allah dengan ganjaran itu. Tapi siapa yang niatnya dalam hidup ini untuk mendapat dunia yang dikejarnya ataupun perempuan yang nak dikahwininya, maka itulah yang akan didapat, tak lebih daripada itu. Hadis ini kalau kita lihat asbabul wurudnya berlaku ketika Nabi dan para sahabat berhijrah. Maka mereka terpaksa meninggalkan segala kepentingan yang ada di Mekah. Sahabat yang namanya Suhaib Ar-Rumi berjaya berniaga kat Mekah, tapi kena tutup gedungnya, tinggalkan hartanya, pergi selai sepinggang pergi ke Madinah dengan kudanya sahaja. Ketika dikejar oleh musuh-musuh Allah, maka Suhaib Ar-Rumi telah berkata kepada mereka, kamu tahu aku ni salah seorang pemanah yang paling tepat. Kalau aku panah, insya-Allah tidak miss. Oleh sebab itu, kamu mengejar aku, nak kejar aku, nak buat apa dengan aku? Baik kamu ambil harta aku, yang gedung aku, tinggalkan perniagaan aku, ambillah semuanya, satu pun aku tak heran. Maka mereka pun terfikir, ya juga, kita lawan dengan dia, panah mati kita kan. Baik kita balik, ambil harta dia, sudah. Maka Suhaib Rumi terpaksa meninggalkan harta kekayaannya ketika berhijrah ke Madinah. Ramai sahabat yang seperti itu, terpaksa tinggalkan keluarga. Ada yang terpaksa tinggalkan anak, ada yang terpaksa tinggalkan isteri, macam Abu Salamah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Tinggalkan isteri dan anak-anak, terpaksa, kerana perintah Allah lebih utama. Bayangkan setahun dia membujang di Madinah kerana isterinya ditahan, dipenjarakan oleh keluarganya di Mekah, tuan. Tiba-tiba ada seorang yang hendakkan perempuan di Madinah. Dia kenal perempuan itu, dia cinta dengan perempuan itu. Maka orang berhijrah ke Madinah dengan penuh rasa tertekan, sedih, terpaksa tinggalkan kepentingan, harta dan sebagainya. Tapi yang dipanggil sebagai muhajir Ummu Qais ini, dia suka kat perempuan tu namanya Ummu Qais. Maka dia nak pergi ke Madinah juga. Tapi hatinya, kerana seronok dapat berjumpa dengan Ummu Qais yang diminatinya itu, yang berkata kepadanya, kalau nak kahwin dengan aku, kau kena pindah ke Madinah, pindah ke Yathrib, masa itu namanya Yathrib. Maka lelaki ni pun suka. Dia pun berhijrah dengan penuh lapang hati, tenang, gembira, kerana dia akan dapat berkahwin dengan wanita yang dicintainya itu. Maka ditanya kepada Rasulullah perihalnya itu. Maka Rasulullah menjawab, siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya,
dia pasti dapat ganjaran yang besar. Siapa yang berhijrah kerana dunia yang nak dikejarnya ataupun perempuan nak dikahwininya, setakat itu sahaja yang dia akan dapat. Maka kembali kepada cerita Dr. Latif Nabulsi, lelaki Arab ini yang telah bertahun-tahun duduk di negara barat, mencurahkan ilmu dan baktinya kepada negara kafir itu yang kerjanya membunuh umat Islam, kini mendapat kesedaran dan dia pun nak balik ke negara asalnya. Dia akan membawa pulang hartanya semua, pindah ke negara Arab balik. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, seminggu, masuk minggu kedua, dia aksiden meninggal dunia. Niatnya itu untuk dapat kebaikan, pasti Allah berikan. Kerana niatnya untuk menyelamatkan agama dia, keluarganya, keturunannya, anak cucunya daripada dipengaruhi kalau berada di negara barat seperti yang telah saya ceritakan. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, seorang kawan merupakan penduduk asal kepada kepulauan dekat dengan Australia. Ada macam-macam pulau lah kat situ. Ada pulau namanya Pulau Kokos, ada Pulau Christmas. Maka mereka ni akhirnya dia buat satu petition, mereka pun menyertai Australia pada satu masa dahulu. Dan hidup di Australia, kalau duduk dalam Indonesia, tak ada apa yang dapat dicapai, maka negara itu, pulau-pulau itu pun buat penghutang suara, mereka masuk bawah naungan kerajaan Australia. Mereka boleh berhijrah ke mana tempat dalam Australia. Maka dia pun duduk, wangnya besar, buka kedai asam pedas. Orang putih suka makan, tuan-tuan. Cerita betul, tuan-tuan. Maka dia pun dapat pulangan dahsyat, boleh pakai kereta-kereta yang mahal-mahal. Yang kat sini mungkin harganya million-million. Tapi lama kelamaan lelaki yang asal usulnya sangat saleh ini, keluarganya mula terasa hatinya gersang, jiwanya kosong. Kenapa? Kerana anak-anaknya masih dapat ikut Islam, tapi cucu-cucunya dah mula dipengaruhi oleh orang putih. Ialah orang putih, tuan-tuan, hidupnya mana ada agama. Dia nak try apa saja dia try, semuanya halal. Di mana ada fulus, semuanya lulus. Ahlan wa sahlan wa jalan. Apa dia peduli? Maka akhirnya menangislah lelaki keturunan Islam ini, tuan-tuan. Ini moyangnya Islam, tempat dia tinggal pun tempat orang Islam asalnya. Kini bila bercampur dengan orang putih yang lebih dominan dengan kesenukan syahwat itu, mulalah dia melihat macam mana lah besok cucu-cucunya. Dan mula bergaul dengan orang putih, sekolah orang putih, kawan dengan orang putih. Orang putih pun smart, yang perempuannya pun suka jatuh hati. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Maka inilah yang kita gusarkan, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Walaupun negara kita bukanlah negara Islam sepenuhnya. Walaupun Saudi itu bukanlah negara Islam sepenuhnya. Tapi tempat kita senang untuk beramal soleh, tuan-tuan. Walaupun ada kekurangan, kelemahan pada kepimpinan, tetapi syiar Islam dan juga budaya Islam dapat berjalan. Sekolah agamanya banyak, orang nak amalkan Islamnya banyak, masjid suraunya terbuka. Cuma musim Covid ni ada kontrolnya, kita tak menafikanlah. Tapi lagi sekali ditekankan, kata para ulama, memang tidak ada tempat yang perfect. Tetapi tempat seperti negara kita ini menjamin, insya-Allah daripada jaminan untuk orang jadi baik dan jadi muslim, jadi muslimah yang sebenar. Itu maksud Allah SWT dalam ayat ini, kata kebanyakan para ahli tafsir. Begitu juga kalau kita kaitkan orang yang meninggal dunia dalam usaha untuk berhijrah ke arah kebaikan ni dengan satu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan tentu tahu hadis ini, iaitu seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia berjumpa dengan seorang yang disangkanya alim, bertanya kepadanya, ada tak peluang baginya untuk bertaubat? Dia sangka orang itu orang alim. Rupanya orang itu orang abid. Abid ni ahli ibadat, dia tak ada ilmu. Tanya pada orang yang ditemui ini, hatinya gusar. Kerana manusia kalau buat kesalahan, apatah lagi dosa, hatinya tak tenang. Maka dia berkata kepada orang yang dianggapnya alim ini, tanya, tuan boleh tak saya tanya? Ya? Saya telah bunuh 99 orang, ada tak peluang untuk saya bertaubat? Orang tu kata, tiada peluang untuk engkau bertaubat, wahai lelaki. Dia pun apa lagi, tuan-tuan? Dia bunuhnya lelaki itu. Fakam mala bihil mi'ah. Bunuhnya orang yang tanya itu jawapan yang tidak puas hati kepada dia. Jadi 100 orang dibunuhnya. Tapi hatinya meronta-ronta lagi untuk cari kebenaran. Dia ni tuan tahu kan. Maka dia mau jumpalah dengan seorang alim. Dia bertanya kepada orang alim itu, ni beza antara orang alim dengan orang abid. Tuan-tuan ya, alim dengan abid. Alim adalah orang yang memahami ilmu, boleh bagi penyelesaian. Abid, orang banyak ibadat, dia seorang yang saleh tapi mungkin dia tak boleh selesaikan masalah. Maka dia bertanya kepada orang alim ini, saya telah bunuh 100 orang, termasuk seorang saya tanyakan, dia bagi jawapan tak memuaskan hati saya. Ada tak peluang untuk saya bertaubat? Jawapan orang itu, siapa yang dapat menghalang antara engkau dengan taubat? Maza yahulu
bainaka wa bainat taubah? Apa yang boleh menghalang kau daripada taubat kepada Allah? Lalu dia pun bertanya kepada orang itu, di mana kau duduk? Bagaimana cara hidupmu? Maka akhirnya orang alim itu berkata kepadanya, kalau gitu kau pindahlah nak. Dia guna bahasa yang lembut. Anakku, pindahlah ke tempat lain. Tempat itu tak sesuai untuk kau duduk. Kerana kadang-kadang kita berada di satu tempat, menjerumuskan kita melakukan maksiat kerana perilaku keadaan orang keliling itu tak yang menyebabkan kita yang longgar iman dan lemah iman ini mudah dipengaruhi. Maka orang alim ini menasihatkannya untuk berhijrah, pindah tempat lain. Sewaktu dia melangkah untuk berhijrah dari kotanya yang dia kerap melakukan maksiat, iaitu pembunuhan, ke tempat yang dicadangkan itu, tiba-tiba dia mati dalam perjalanan. Maka para malaikat rahmat bersisir dengan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, dia datang dengan taubat. Malaikat azab berkata, dia belum sampai ke tempat yang dia nak berhijrah itu. Lalu akhirnya mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengukur di antara jarak tempat dia tinggalkan nak menuju ke tempat dia pergi itu, di mana dia mati. Katalah kat sini rumah asalnya. Kat sini dia mati. Kat sini tempat dia nak tuju. 3 tempat. Maka datang malaikat untuk mengukur. Antara ini mana lebih dekat? Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Dalam hadis ini mengatakan, Allah memerintahkan lokasi yang dia nak tuju itu mendekat dan Allah memerintahkan tempat yang ditinggalkan itu menjauh. Allah boleh jadikan bumi itu jauh. Jadikan tempat ini dekat. Menunjukkan bahawa dia sudah dekat dengan kebaikan. Dia sudah dekat dengan tempat untuk dia berubah menjadi orang yang saleh. Dia dah dekat dengan tempat dia nak bertaubat. Tengok, niat ataupun usaha kita akan menjadi penyebab kepada rahmat Allah datang, turun kepada si penyenayah ini. Sehingga mereka mendapati jarak kematiannya itu, tempat kematian itu lebih dekat sejengkal dengan tempat dia nak bertaubat. Allah jadikan bumi itu dekat. Allah jadikan bumi yang sebelum jauh. Jarak menjauh, jarak mendekat. Ini semua kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi satu riwayat dikatakan bahawa di saat kematian datang menjemputnya, dia berupaya dengan dadanya mendekat ke tempat hijrahnya. Allahu Akbar. Ni hanya riwayat yang lain lah. Maknanya Allah jadikan bahagian badannya dekat dengan tempat yang dia nak hijrah itu. Jadi inilah maksud ayat yang kita bincangkan tadi. Siapa yang berhijrah je Allah, tiba-tiba dia mati dalam perjalanan, maka Allah menetapkan ganjaran besar untuknya, keampunan untuknya. Ibnu Abi Hatim menukilkan daripada Ibnu Abbas berkata, Dhamrah bin Jundab mendatangi Rasulullah SAW, namun dia mati sebelum dia sampai. Maka turunlah ayat, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Siapa yang keluar dari rumahnya maksud berhijrah kepada Allah Rasulnya, maka Allah beri keampunan kepadanya. Ini kisah berkaitan dengan seorang sahabat bernama Dhamrah bin Jundab, yang mana beliau telah pun menjadi tua, yang lemah, yang sangat tua yang amat sangat. Tiba-tiba bila dengar ayat kewajipan untuk berhijrah, diminta keluarganya untuk menyiapkan dia bagi tujuan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan zaman dahulu, kita kalau pergi umrah daripada Mekah ke Madinah atau sebaliknya, berjam-jam dalam bas. Bangun, tidur, bangun balik semula, belum sampai lagi. Bayangkan orang tua ni, kerana gentar takut dia mati tak diterima oleh Allah, dia minta keluarga dia untuk bersiapkan dia untuk pergi juga berhijrah ke Madinah. Tapi dalam perjalanan, sebelum dia sampai ke Madinah, dia telah wafat, meninggal dunia perjalanan. Maka ayat ini turun untuk orang sepertinya yang bersungguh-sungguh untuk menyahut, memenuhi, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, dalam hidup ni berusaha untuk mentaati perintah Allah, walaupun padanya ada kesukaran. Kerana kesukaran itu diukur mujahadah yang kita usahakan. Baik tuan-tuan ya. Jadi inilah yang boleh kita lihat dalam ayat yang ke-100 untuk menjadi renungan kita daripada ayat surah An-Nisa ni. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan, Allah beri kepada kita kemampuan, Allah beri kepada kita kemanisan iman, kesungguhan untuk mentaati perintahnya walaupun kita dapati padanya ada kesukaran. Tapi di sebalik kesukaran itu terletaknya keimanan, macam kisah-kisah yang telah dikemukakan dalam kitab-kitab tafsir ini. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, saya dah jelaskan kepada tuan-tuan dulu ni bahawa hijrah ni ada banyak bentuk. Hijrah daripada biladul kufur, darul harb ila darul Islam. Hijrah tempat yang tidak mungkin kita melaksanakan Islam kepada negara Islam. Kemudian ada bentuk hijrah yang maksudkan hijrah kaum munafiqun, mereka dalam keadaan nifak pergi berperang. Walaupun ada kesukaran kat situ tapi targetnya untuk dunia. Ataupun ada hijrah kaum munafiqun juga, mereka bersama dengan ketua-ketua mereka yang sesat, menyesatkan itu,
akhirnya timbul kesedaran, mereka jadi orang Islam. Itu nama hijrah juga, daripada sifat nifaq beriman. Ada juga hijrah yang telah kita pelajari, iaitu hijrah daripada meninggalkan maksiat. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kita ni semua bertanggungjawab untuk memperbaiki diri kita. Masuk tahun baru, azam, tekad yang kita letakkan untuk perbaiki diri, meninggalkan perkara-perkara yang pernah kita lakukan dalam kategori syubhah, apatah lagi yang haram. Kemudian ada juga hijrah yang maksudkan hijrah meninggalkan orang-orang yang melakukan maksiat. Selepas menasihati tidak ada perubahan, maka kita kena tinggalkan mereka. Itu juga satu bentuk hijrah yang telah pun kita lihat sebelum ni. Mengikut kategori yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, disebut oleh Al-Imam Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Munir. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Sekalian baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan lagi pada ayat 101 daripada surah An-Nisa, iaitu dalam konteks salat jamak dan qasar sebagai satu kemudahan. Walaupun turunnya ketika umat Islam dahulu dicengkam oleh bahaya, kezaliman dan serangan oleh puak kafir, tetapi ia merupakan satu sedekah yang dikekalkan hukumnya walaupun zamannya telah berlalu. Hadiah Allah untuk kita semua kerana Nabi menyatakan demikian. Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih bahawa ia merupakan satu sedekah daripada Allah untuk kamu, maka terimalah. Walaupun dah tak ada peperangan, tak ada kesukaran, tapi R&R pun banyak, tapi kita tetap dibenarkan untuk melakukan salat jamak qasar. Itulah hadiah sedekah daripada Allah Taala. Kita akan huraikan dalam kuliah yang akan datang. Demikian juga ayat tentang salatul khawf, ayat tentang bagaimana kita menghadapi musuh pun disuruh untuk semayang. Bagaimana semayangnya? Adakah diringkaskan? Adakah boleh bergerak banyak? Nanti saya akan tunjuk kepada tuan-tuan videonya. Ya, video yang kami rakam bersama dengan tentera-tentera yang budiman. Bagaimana cara berperang, walaupun sama sekarang zaman teknologi orang menggunakan senjata-senjata canggih, tapi ayat ini masih lagi valid untuk kita lakukan pada waktu-waktu tertentu. Sekian tuan-tuan. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk share, komen, like, beritahu pada semua orang yang di sekeliling kita tentang surah Nisa yang sedang kita jelajah dan explore sekarang ni. Walaupun surah ni surah orang perempuan, tapi nampaknya ia mencakupi berbagai aspek kehidupan. Macamlah kita menikmati hidangan yang enak. Ada bagai-bagai yang masin, yang manis, yang pedas. Jadi semua itulah makanan yang komplit. Makanan gizi yang menyeronok kita berpeluh-peluh kita makan, tuan-tuan ni. Jadi itulah dia kita membaca Al-Quran. Dia mencakupi semua aspek kehidupan secara holistik. Sekian setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Sama-sama kita menamatkan kuliah kita dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.